Baik, semua sedia maklum bermula 1 April ini merupakan antara tarikh rahmat juga untuk masyarakat Malaysia kerana ini merupakan hari ataupun detik pertama untuk kita beralih secara berperingkat ke arah endemik. Jadi untuk pengetahuan anda semua pada hari ini, sebelum kita beralih ke arah endemik, untuk pengetahuan anda sekarang ini sedang berlakunya penularan Omicron, dan untuk pengetahuan anda juga di bawah Omicron ini terdapat beberapa subketurunan yang menjangkiti mereka yang terkena jangkitan COVID-19 ini. Jadi kita ingin berkongsi dengan lebih lanjut berkenaan dengan subketurunan ini, dipanggil sebagai BA2 yang dilihat semakin dominan di Malaysia. Selamat pagi diucapkan kepada Dr. Masita Arif selaku pakar perubatan patologi, mikrobiologi dan imunologi Institut Pendidikan Perubatan NIH KKM. Dr. Masita, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih bersama kita hari ini. Sama. BA2 mungkin ramai yang tidak lagi mengenali berkenaan dengan subketurunan varian Omicron ini yang dilihat semakin dominan. Jadi pada permulaan ini mungkin doktor boleh kongsikan, adakah orang ramai perlu bimbang secara kritikal ataupun sehingga ke tahap panik apabila BA2 ini sedang menular di Malaysia? Okay, terima kasih Syuhada. Saya mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera lah kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Jadi untuk pengetahuan semualah, ya, seperti yang dimaklumkan di dalam kenyataan rasmi KKM pada 20 Mac baru-baru ini, memang kita tidak nafikanlah terdapatnya kewujudan Omicron yang semakin meningkat, dan Omicron ini bukannya satu jenis sahaja, kita dah ada juga sub-lineage ataupun subketurunan itu, iaitu BA1, BA1.1 dan BA2. Jadi pihak KKM telah pun melaporkanlah, ya, terdapat peningkatan yang ketara, terutamanya dari segi BA2 ni. Kenapa? Sebab pada bulan Januari dan Februari, BA2 ni hanyalah sekitar 0.9 begitu saja. Tetapi pada bulan Mac ni kita nampak dia meningkat dengan begitu mendadak. Hampir 200% kepada 27%. Itu adalah BA2 lah. Dan berbanding dengan Omicron yang selain-lain tu, dia meningkat tinggi tetapi tak adalah mendadak sangat, ya. Dan walaupun bagaimanapun kita mesti ingat Delta masih ada lagi dekat Malaysia ni. Delta masih ada dan Delta keadaannya agak serius lah. Jadi BA2 ni dia adalah berbeza sedikit dengan BA1. Kenapa? Sebab dia ada 8 mutasi yang tiada terdapat di BA1. Itulah perbezaan dia, dan ini boleh menyebabkan dia lebih cepat sikit lah merebak. Dan seterusnya kita juga dapati ada kajian di Hong Kong, contohnya mereka mendapati dalam satu rumah tu dia punya cepat tu dalam 1.28 hari. Dia punya merebak dia tu. Maksudnya kalau kita expose selepas 1.28 hari, memang orang lain pun akan dapat lah. Biasa kita dengar kena 2-3 hari kemudian baru dapat, kan. Ni dalam masa 1 hari, esoknya mungkin dah dapat dah. Jadi itulah yang perbezaannya lah, yang BA2 ni yang kita nampak mendadak, dan kita perlu beri perhatian lah. Sebab itulah KKM melaporkan keadaan ini supaya kita semua peka dan sentiasa berwaspada lah. Walaupun kita sedang menuju ke fasa endemik ni. Ya. Itulah kelebihan self-test kit, ya. TKAG perlu berada di rumah. Bayangkan BA2 ini hanya memerlukan 1 hari saja jangkitannya untuk menunjukkan positif pada kit tersebut. Betul. Adakah terdapat golongan tertentu yang perlu merasa risau tentang kewujudan BA2 ini? Ya, Syuhada, kita risau ni adalah golongan-golongan yang mempunyai sistem imuniti dia yang masih belum mencukupi lah untuk nak melawan. Ni contohnya adalah warga emas lah. Warga emas ni, mereka ni kalau mereka ada terima dos penggalak, insya-Allah mereka mempunyai imuniti terhadap COVID-19 yang cukup lah. Begitu juga dengan yang kita risau lagi, golongan adalah warga kanak-kanak, yang golongan kanak-kanak ni 5 hingga 11 tahun ni, mereka perlu dapatkan vaksin lah. Jadi saya mohon pada ibu bapa untuk pastikan bawa anak-anak lah untuk mendapat vaksin COVID-19 untuk bersedia, supaya kita punya badan ni dah ada siap-siap imuniti lah terhadap COVID-19 ni. Walaupun dia varian, tapi dia still COVID-19. Itu yang kena jelas lah. Cuma cara dia merebak tu mungkin agak pantas, itu saja. Tapi dia masih COVID-19. Jadi penting ada vaksin COVID-19 ni lah, ya. Bagaimana pula jangkitan BA2 ini terhadap mereka yang belum divaksinasi? Adakah terdapat perbezaan? Okey. Yang kita boleh bagi contoh adalah kajian yang baru saja dilaksanakan, di mana kajian itu lebih kepada perbezaan di antara mereka yang dah divaksin dengan yang mendapat booster lah. Untuk pengetahuan kita semua lah, sesiapa yang belum terima vaksin, tak kisahlah COVID tu ada varian ke tak ada varian, memang amat berisiko tinggi untuk mendapat komplikasi, iaitu masuk ICU dan juga kematian. Jadi mereka yang tidak divaksinasi memang
kemungkinan untuk mereka masuk ICU tu amat tinggi. Jadi sekarang yang kita nak bezakan adalah antara yang terima vaksin biasa, iaitu golongan-golongan warga emas utamanya, dengan yang tanpa dos penggalak. Itu yang kita concern sebenarnya. Sebab mereka ni imuniti dia dah tak cukup. Jadi seperti kajian yang dilaporkan, memang didapati antibodi yang dihasilkan, antibodi neutralisasi ni, neutralizing antibody ni, yang boleh mencegah COVID-19 ni, untuk mereka yang hanya menerima dos primer, antibodi di kalangan BA1 dan BA2 ni, Omicron ni, dia agak rendah sikit lah. Tetapi setelah diberikan dos penggalak, automatik dia meningkat naik 8 kali ganda. Jadi itulah kita harap semua kena jelas lah, terutama warga emas yang kita concern sekarang ni, yang perlu dapatkan dos penggalak, terus dapatkan dos penggalak untuk memastikan boleh bersedia. Dan begitu juga kanak-kanak lah yang langsung tiada. Yang kita risau ni macam Syahda katalah, yang tak ada terima vaksin sekarang ni adalah kanak-kanak tau. Itu yang kita risau. Jadi kita tak nak mereka ni berakhir di ICU dan sebagainya lah. Kita harap ibu bapa semua kena jelas lah dari segi kepentingan dapatkan vaksin COVID-19 ni. Jadi perhatian yang lebih serius perlu diberikan terhadap kanak-kanak yang belum divaksin, mereka yang belum divaksin, warga emas, dan juga mereka yang mempunyai masalah imuniti, comorbidity. Ada pun dah pandai sebut dah. Inilah antara golongan-golongan yang perlu beri perhatian yang lebih khusus terhadap penjangkitan BA2 ini. Bila kita cakap berkenaan mereka yang sudah terkena jangkitan COVID-19, varian Omicron terutamanya, ya, kita tahu untuk mereka ada ataupun pernah terkena dan sembuh, ada immunity dalam 2-3 bulan selepas itu. Tapi sekiranya mereka terkena jangkitan varian Omicron itu, adakah terdapat probability kebarangkalian untuk mereka terkena lagi jangkitan Omicron untuk bagi sub keturunan BA2? Kemungkinan tu ada. Untuk jawapan tu, kemungkinan tu ada, sebab kita kena bayangkan badan kita ni kenal COVID lah, ya, SARS-CoV-2. Tapi SARS-CoV-2 yang kita kenal ni, of course, yang antibody yang kita hasilkan daripada vaksin, iaitu yang original lah, yang wild type tu. Jadi apabila kita berjumpa dengan virus-virus SARS-CoV-2 yang variant, yang berubah sedikit, kita bayangkan orang tu pakai rambut lain dah. Kita automatik badan kita dah tak kenal dah orang tu, sebab rambut dia dah lain kan. Tapi bila dia masuk dalam badan kita, virus tu akan diproses di dalam badan, dan protein yang terhasil tu badan kita automatik boleh kenal. Oh, ini spike protein lah, sama dengan COVID lah. Jadi dia pun akan attack the virus. Sebab itulah kalau kita lihat sekarang ni, walaupun kes kita sekarang ni, contohnya baru-baru ni semalam 17,828 kan, yang kritikal, yang kategori serius hanyalah 0.88%. Kenapa? Sebab kita dah ada antibody dalam vaksin tu yang boleh bertindak balas terhadap varian ataupun virus tersebut lah. Jadi itulah dari segi, kata orang, kemungkinan untuk dapat jangkitan tu ada, tetapi nak dapat serius tu tidaklah, sebab kita dah ada antibody daripada vaksin ataupun antibody daripada jangkitan sebelum ini. Yang itu kena jelaslah dari segi risiko untuk dapat komplikasi tu rendah lah bila dah ada antibody dalam badan lah. Risiko terkena jangkitan tapi jauh daripada bayangan kematian dan sebagainya. Sekurangnya anda boleh sembuh kembali dan risiko untuk menjangkiti orang lain juga berkurangan sekiranya anda mendapatkan vaksin. Okey, umum mengetahui bahawa Omicron jika dibandingkan dengan Delta kurang sedikit tahap keseriusannya, ya. Jadi timbul persoalan, adakah terdapat keperluan untuk orang ramai mendapat jangkitan BA2 ini untuk orang kata melangsaikan hutang daripada terkena sebarang jangkitan COVID-19 selepas itu dan mewujudkan satu imuniti kelompok secara semula jadi? Itu bahaya tu sebenarnya. Kita risau bila ramai sangat yang dapat jangkitan. Bayangkan, kita tahu ke imuniti kita ni stabil ke tidak? Kan? Kita ingat kita okey. Tapi rupanya bila dapat, kita end up dekat hospital. Bayangkan kalau ramai-ramai dapat jangkitan dan ramai-ramai masuk hospital. Kita punya kapasiti hospital macam mana? Doktor macam mana? Ubat macam mana? Sebab itulah saya mohon walaupun saya faham mungkin ada yang kata jomlah kita ramai-ramai kita dapat VA2 ke apa kan. Jangan. Sebab kita tak tahu imuniti kita tu macam mana dia punya tahap dia. Sebab tersangka kita kuat kan? Ya, kita takkan tahu. Hanya bila dah berlaku reaksi tu just saja yang boleh tahu. Jadi saya mohonlah kita teruskanlah apa juga langkah-langkah yang sekarang ni akan dilaksanakan untuk fasa peralihan ke endemik ni. Pihak KKM akan lancarkan langkah-langkah tersebut. Saya mohon kita semua orang awam mohon sama-samalah patuhi langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia demi memastikan kita semua terjaminlah dari segi tahap kesihatan kita dan tahap pengurusan kesihatan di negara kita lah. Dan kita boleh still lagi kata orang tak perlu lockdown kan. Kita boleh macam biasa makan macam biasa dan sebagainya, dengan syarat kita follow kita ikuti langkah-langkah yang akan dilaksanakan
peralihan untuk fasa peralihan endemik ni, insyaAllah. Dan Lalang doktor menyebut berkenaan dengan fasa peralihan ke endemik, lockdown dan sebagainya. Sekiranya selepas ini BA2 ini mencatatkan peningkatan yang begitu mendadak dan ini menyumbang kepada peningkatan kes baharu yang melonjak tinggi jika dibandingkan dengan sebelum ini ataupun yang kita sedang alami sekarang ini, adakah terdapat keperluan untuk kita sekali lagi melakukan lockdown dan perlukah orang ramai menghentikan sebarang perancangan percutian mereka ni? Dah Ramadan, tak lama lagi masuk puasa nak raya, lepas tu dah buka sempadan semua. Apa yang perlu rakyat lakukan? Okey. Kita kan sebenarnya kalau kita lihat sekarang ni, kita sekarang ni dalam gelombang Omicron. Kalau kita lihat di luar negara, gelombang Omicron di luar negara macam mana? Mendadak tinggi, amat-amat tinggi. Bagaimana di Malaysia sekarang ni Omicron? Kalau kita lihat, kadar kita mula-mula memang amat tinggilah, 26,000 sehari kes. Tapi perasan tak sejak 2 hari 3 hari ni? Alhamdulillah, kita dah menurun kepada 17,828 semalam. So saya bersyukur pada Allah lah. Maksudnya rakyat Malaysia kita ni matang lah. Maksudnya mereka sedar. Mereka rasa mereka demam sikit je, cepat-cepat test. Cepat-cepat buat rapid antigen. Semua saya rasa dah expert dah. Semua ada dekat rumah. Jadi itu salah satu cara lah kita nak memastikan bahawa kita boleh hidup bersama virus ni walaupun dia Omicron BA2 ke, nauzubillah lah BA3, nauzubillah tak nak. So kita harap kita semua bersedia dengan cara yang kita buat sekarang ni, di mana ianya amat bagi saya terkawal lah. Sebab itulah kenapa endemik. Endemik ni maksudnya wujudnya sesuatu penyakit tu dalam satu masa tu dalam keadaan yang stabil. Contohnya apa yang endemik sekarang ni? Denggi dekat Malaysia. Macam tu je kan. Macam tu juga kita harap dengan COVID-19 lah. Kita harap di endemik dekat Malaysia macam tu sajalah, kita boleh agak dia mungkin tinggi sikit, naik tinggi. Kalau kita tahu kita risiko kita tinggi sebab kita expose dekat tempat yang ramai, tak pakai mask dan sebagainya. Lepas tu perudaraan tak bagus. Cepat-cepat kita test lah. Rasa tak sedap hati lah kena test ni. Kita kena biasakan uji diri sendiri. Dan lepas tu bila dah uji, cepat-cepat asingkan dah. Kita sekarang ni dah mudah pakai MySejahtera je. Teruskan. So saya rasa itu semua memudahkan rakyat Malaysia lah. Jadi nak menjawab soalan, nak bercuti, saya pun nak bercuti juga. Kita teruskanlah plan kita tu. Teruskan saja. Teruskan. Tapi bawa lah kit. Bawa kit, pakai mask, pastikan ahli keluarga kita kalau nampak tempat tu crowded, pakai double mask, sentiasa sanitize. Kita sentiasa buat risiko sendiri tau. Kita sendiri kena bijak sekarang ni. Rakyat Malaysia kena bijak lah. Kata orang tahu tempat tu ramai je, kita kena prevent dari segi dijangkiti lah. Kalau ada orang yang positif, jangan kita pergi rumah dia. Dah tahu dia positif, elakkan. Kata minta maaf lah. Macam tu lah. Ataupun dah tahu kalau sendiri ada simptom ke, kuarantina dulu kan. Betul. Yang itu special case lah, perlu berhentikan sekejap perancangan dan sebagainya sebab menunjukkan simptom. Betul. Yang tidak mempunyai simptom, galakkan daripada doktor sendiri, teruskanlah perancangan anda. Tapi bawa test kit sekali lah handbag untuk memudahkan perjalanan anda dan juga mengelak daripada terkena jangkitan virus COVID-19 ataupun Omicron BA2. Terima kasih Dr. Masih Tarib. Perbincangan yang ringkas dan padat berkenaan BA2 ini yang kami bawakan untuk anda. Betul, selamat pagi Malaysia.